Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Awati binti Ahmad Fatihi dari kumpulan 3, nombor metrik D23103744. Saya akan memberitahu tentang perbezaan KSPK dan permata. Perbezaan dari segi maksud, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan bertujuan memperkembangkan potensi murid berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyuburkan serta aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri murid agar mereka bersedia untuk menghadapi cabaran dan mengikuti pembelajaran seterusnya. Manakala maksud permata pula ialah perkataan permata adalah sebuah analogi yang digunakan untuk menekankan bahawa kanak-kanak adalah insan yang sangat berharga dan sebuah anugerah yang tidak ternilai daripada Tuhan kepada manusia. Seperti sebentuk permata, tugas tenaga pengajar adalah untuk mengajar dan mengilap permata ini supaya menjadi lebih berharga dan bercahaya. Seterusnya, perbezaan dari segi objektif. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada murid untuk mencapai objektif seperti yang berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia. Yang keempat, menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat Malaysia. Yang kelima, menyayangi dan menghargai alam sekitar. Yang keenam, memperkembangkan konsep kendiri yang positif dan keyakinan diri. Yang ketujuh, mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecergasan badan dan menjaga keselamatan diri. Yang ke-8, mengembangkan daya kreatif dan estetika. Dan yang ke-9, mengaplikasikan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif serta kemahiran menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Manakala objektif permata pula ialah kurikulum permata negara menyediakan garis panduan kepada pendidik melaksanakan aktiviti pengasuhan awal kanak-kanak untuk mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan melalui yang pertama, membina emosi, akhlak dan spiritual kanak-kanak untuk melahirkan individu yang bersahsiah mulia, tenang, ceria, bersopan santun, penyayang, berempati dan adil. Yang kedua, membina kemahiran sosial, interpersonal dan intrapersonal yang baik untuk membolehkan kanak-kanak bergaul dalam masyarakat. Yang ketiga, membina kanak-kanak menguasai kemahiran awal bahasa, berkomunikasi dan keselamatan diri dan gaya hidup yang sihat. Yang keempat, membina kanak-kanak menguasai kemahiran awal berbahasa, berkomunikasi dan literasi dalam bahasa Melayu, bahasa ibunda dan bahasa Inggeris. Yang kelima, melatih kanak-kanak mengurus diri sendiri sehingga mereka yakin dan mampu berdikari untuk boleh membuat keputusan berdasarkan kebolehan diri. Dan yang keenam, membentuk kanak-kanak mengembangkan kemahiran motor kasar dan halus serta perkembangan fizikal yang mampan. Akhir sekali, perbezaan dari segi bidang pembelajaran. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibina berasaskan 6 tunjang. Pertama, tunjang komunikasi. Kedua, tunjang sains dan teknologi. Ketiga, tunjang kerohanian, sikap dan nilai. Keempat, tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Kelima, tunjang kemanusiaan. Dan yang keenam, tunjang keterampilan diri. Yang pertama, tunjang komunikasi menekankan kepada kemahiran berbahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi. Tunjang ini mengandungi disiplin ilmu bahasa yang wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bagi murid di sekolah jenis kebangsaan Cina atau Tamil, mereka wajib mempelajari bahasa Cina atau bahasa Tamil. Yang kedua, tunjang sains dan teknologi memberi penekanan kepada pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik serta pengetahuan dan kemahiran matematik. Disiplin ilmu yang terkandung dalam tunjang ini ialah sains awal dan matematik awal. Yang ketiga, tunjang kerohanian, sikap dan nilai memberi keutamaan kepada aspek penghayatan amalan agama,
kepercayaan, sikap dan nilai. Tunjang ini mengandungi disiplin ilmu, pendidikan Islam dan pendidikan moral. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam, manakala pendidikan moral dipelajari oleh murid bukan beragama Islam. Yang keempat, tunjang perkembangan fizikal dan estetika menekankan perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri serta pemupukan daya imajinasi, kreativiti, bakat dan apresiasi terhadap karya seni dalam kalangan murid. Tunjang ini melibatkan komponen perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan serta kreativiti dan estetika. Yang kelima, tunjang kemanusiaan menekankan kepada penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global serta penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan. Yang keenam, tunjang keterampilan diri memberi penekanan kepada perkembangan sosial emosi dan pembinaan kemahiran berinteraksi serta kemahiran sosial dalam kalangan murid. Pemupukan kepimpinan dan siasat diri melalui aktiviti kurikulum dan co-kurikulum juga ditekankan dalam tunjang ini. Manakala bidang pembelajaran permata pula ialah permata dibina berasaskan 6 bidang perkembangan iaitu yang pertama, perkembangan sasiah, emosi dan kerohanian. Yang kedua, perkembangan fizikal dan psikomotor. Yang ketiga, perkembangan kreativiti dan estetika. Yang keempat, perkembangan daya dan pemahaman dunia persekitaran. Yang kelima, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Dan yang keenam, perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal. Yang pertama, perkembangan sasiah, emosi dan kerohanian. Kepentingan bidang perkembangan sasiah, emosi dan kerohanian adalah dapat membina sasiah kanak-kanak supaya mereka membesar menjadi insan yang akan memilih jalan kehidupan yang sihat dan mulia. Seterusnya, membentuk kanak-kanak agar mereka hidup sebagai manusia yang beriman, berpandu ke arah kebaikan dan amalan yang bersih, jujur dan amanah. Seterusnya, dapat melahirkan model insan yang bermoral tinggi serta produktif dan sayang kepada bangsa dan negara dan membina kehidupan yang tidak mensia-siakan dan menepis pengaruh gejala sosial dan elemen-elemen tidak sihat yang boleh meruntuhkan akhlak manusia. Perkembangan sasiah, emosi dan kerohanian berfokuskan pembentukan sasiah, kerohanian kanak-kanak dan kemahiran-kemahiran sosial, interpersonal dan intrapersonal. Yang kedua, perkembangan fizikal dan psikomotor. Kemahiran fizikal merangkumi pertumbuhan dan pembesaran tubuh badan kanak-kanak serta kekuatan dan kecergasan dalam menjalankan aktiviti pembelajaran permata. Seterusnya, kemahiran psikomotor merangkumi pengukuhan dan kemahiran menggunakan motor kasar dan motor halus dan koordinasi diri penglihatan dan tangan untuk mengawal anggota badan dan mengurus diri. Bidang fizikal dalam bidang ini menumpukan perkembangan psikomotor iaitu kemahiran motor kasar, kemahiran motor halus dan kemahiran mata, tangan dan kaki. Yang pertama, perkembangan kemahiran motor kasar bermaksud kebolehan kanak-kanak menggunakan otot-otot besar pada anggota badannya. Yang kedua, perkembangan kemahiran motor halus bermaksud membolehkan kanak-kanak memanipulasikan objek yang kecil. Dan yang ketiga, koordinasi mata, tangan dan kaki. Kelebihan motor halus untuk berfungsi dengan baik bergantung kepada penglihatan kanak-kanak yang tepat dan kanak-kanak perlu melihat dengan tepat ke arah objek atau garisan yang hendak digunting. Otot-otot pada jari kanak-kanak mengawal guntingan supaya tidak terkeluar daripada garisan yang hendak digunting. Sebagai contoh, koordinasi mata, tangan dan kaki. Kanak-kanak berlari sambil menyepak bola. Yang ketiga, perkembangan kreativiti dan estetika. Bermatlamat mengembangkan keupayaan mereka mengimajinasi dan memproses maklumat, bahan dan sumber untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Bidang kreativiti dan estetika merangkumi A. Seni lukis, capan, kraft tangan, collage. B. Seni muzik, nyanyian, sajak, cerita berirama. Yang C. Tarian dan pergerakan kreatif. D. Lakonan, drama, main peranan dan boneka. E. Permainan imajinatik dan penghayatan keindahan. Yang keempat, perkembangan daya dan pemahaman dunia persekitaran. Objektif pembelajaran. Yang pertama, bina kemahiran penggunaan daya secara menyeluruh. Yang kedua, kenali dan fahami alam kehidupan. Yang ketiga, bina pemahaman tentang alam fizikal. Yang keempat, bina pemahaman tentang alam bahan. Yang kelima, bina kepekaan dan kesedaran tentang kewujudan alam semesta.
Yang keenam, bina kawalan neurologi, jari dan daya fokus koordinasi bahan dan mata. Yang ketujuh, tingkatkan kemahiran berfikir secara awal saintifik, menakul, deduktif, kreatif, imajinatif dan kebolehan membuat analogi perbandingan. Dan yang ke-8, sedar dan mula faham dan hayati kegunaan teknologi dalam kehidupan dan menjadi individu celik sains dan teknologi. Yang kelima, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Pengenalan untuk memperkembangkan kemahiran awal matematik dan pemikiran logik kanak-kanak dan dapat membina konsep asas matematik melalui proses mengenal, membanding, mengajar, menyusun dan membeza bentuk, serta kemahiran awal matematik merangkumi konsep-konsep asas yang melandasi pengetahuan kemahiran matematik seperti konsep A. Bentuk, B. Ruang, C. Kedudukan, D. Saiz, E. Susunan, F. Urutan dan ukuran, G. Kuantiti, H. Awal nombor dan operasi nombor, I. Jarak dan masa. Dan yang terakhir, yang keenam ialah perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal. Objektif pembelajaran yang pertama untuk membina kebolehan bertutur, yang kedua bersoal jawab, yang ketiga awal baca, yang keempat awal tulis dan yang kelima menanam minat membaca sebagai langkah awal ke arah pembudayaan ilmu dalam diri kanak-kanak. Di antara aktiviti yang membantu perkembangan ini ialah membaca. Aktiviti awal baca. Pendidik menunjuk gambar dan membacakan buku besar kepada bayi dan kanak-kanak kecil. Aktiviti awal tulis. Pendidik memberi buku atau kertas kepada kanak-kanak untuk menconteng. Bercerita. Kanak-kanak dibacakan cerita atau membaca sendiri. Menceritakan semula cerita yang dibaca atau diperceritakan dan bercerita dan berlakon, berdrama dan melakonkan peranan. Okey, itu saja perbincangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.